يرى إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kuliah pada pagi ini saya akan terangkan mengenai 3 hubungan, yaitu sebab, musabbab dan musabbib al-asbab. Untuk memahami 3 hubungan sebab, musabbab dan musabbib al-asbab, saya gunakan ayat yang telah saya bacakan tadi, yaitu satu ayat daripada surah Ar-Ra'd. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yara ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Adakah mereka itu tidak melihat, tidak merenungkan sedalam-dalamnya burung yang terbang di atas kepala mereka, mengembangkan sayap dan menginjukkan sayap. Ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Tidak ada yang menerbangkan burung itu kecuali Allah yang sifat Ar-Rahman. Jadi sayap burung kiri kanan, kembang dan pinjuk itu adalah sebab. Terbangnya burung di udara atas kepala kita itu musabbab. Musabbib al-asbab ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang menerbangkan burung itu kecuali Allah yang bersifat Rahman. Ini contoh yang jelas ya. Jadi apa yang manusia nampak ialah sayap burung kiri kanan, kembang kinjuk. Itu sebab, dan keduanya musabbab, yaitu burung itu terbang. Tetapi qudrat dan iradah Allah yang menerbangkan burung itu manusia tak nampak. Dalam satu ayat yang lain, tadi dalam surat Al-Mulk, bukan dari surat Al-Ra'd, surat Al-Mulk, satu ayat yang lain untuk menambahkan kepahaman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anna Qur'anan suyirat bil jibalu aw quti'at bil ardu aw kullima bihil mauta balillahil amru jami'an. Sekiranya ada satu-satu bacaan yang dibaca, dan dengan bacaan tersebut gunung ganang boleh hancur, bumi boleh terbelah, quti'at bil ardu, dan orang yang mati boleh bercakap. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita baca ayat Quran, macam-macam perkara pelik boleh berlaku ya. Dicontohkan oleh Allah tiga contoh di sini. Dengan bacaan kita tadi, gunung boleh pecah, boleh hancur, bumi boleh terbelah,
orang yang hidup, orang yang mati boleh hidup. Tapi di hujung itu Allah berfirman, balillahil amru jami'ah. Semua yang berlaku itu adalah urusan Allah. Ini ayat ini daripada surah Ar-Ra'd. Jadi dengan dua ayat ini dapatlah kita faham bahawa bila ada sebab, maka biasanya ada musabbab. Tapi di sebalik itu yang kita ternampak ya musabbibat asbab, qadrat dan iradah Allah. Hubungan sebab dan musabbab itu, kalau kita ingat siapa yang belajar ilmu tauhid, berlazim-laziman. Istilah ini selalu digunakan oleh ulama kita pada abad-abad yang lepas. Hubungan antara sebab dan musabbab itu berlazim-laziman. Kalau bahasa lain ya biasanya begitu. Makan itu sebab, kenyang itu musabbab. Biasanya bila ada sebab, ada musabbab. Biasanya. Kenapa digunakan istilah berlazim-laziman atau biasanya? Karena ada kalanya ada sebab tidak berlaku musabbab, kerana tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jatuh dari tempat yang tinggi itu sebab, patah, luka atau mati itu musabbab. Tapi kita temui ramai orang, ada beberapa kes, bukan ramai, ada beberapa kes yang mungkin kita temui dalam hidup kita, jatuh di tempat tinggi tak ada apa-apa. Misalnya dalam tahun 2007, seorang pekerja filem negara jatuh di tempat yang tinggi, 40 kaki. Jatuh itu di atas semen. Rakan-rakan yang sama-sama kerja memikirkan tentulah mati, patah, sakit. Tapi ternyata pekerja ini bangun. Rakan-rakannya datang tanya, sakit? Tak ada apa-apa. Lalu pekerja ini kebingungan. Ada rakan-rakannya yang kenal saya bawa ke saya, tanya pada saya, kenapa saya jatuh tempat tinggi, tak patah, tak sakit. Kalau dari segi akidah, kerana musabbibat asbab, iaitu qadrat dan iradah Allah, mahukan supaya hamba Allah ini tidak apa-apa, maka selamat. Inilah yang dimaksudkan hubungan antara sebab dan musabbab itu berlazim-laziman. Maknanya tidak semestinya berlaku. Ada sebab, tidak mesti berlaku, ada musabbab. Kita semua tahu arwah siapa? Tan Sri Ghazali Syafi'i jatuh dari kapal terbang, kan tinggi. Macam mana dia boleh hidup? Sebabnya ada. Sebab bila jatuh tu, dia terhempas di atas rimbunan buluh. Kerana itu dia selamat. Ada sebabnya. Jadi hubungan antara sebab musabbab itu berlazim-laziman. Kalau dalam peperangan, tuan-tuan, satu pasukan yang kuat biasanya mengalahkan pasukan yang lemah. Itu sebab pasukan tentera yang kuat dari semua segi, itu sebab untuk menang.
Tapi ada berlaku sebaliknya dalam syariat Islam. Dalam perang Hunain, perang Hunain ini berlaku pada tahun 8 Hijrah, selepas tentera Islam berjaya menawan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Oleh kerana kota Mekah baru ditawan, penduduk Mekah ramai yang masuk Islam. Kira-kira 2,000 orang penduduk Mekah yang baru masuk Islam jadi tentera Nabi. Tentera Nabi yang dibawa oleh Nabi daripada Madinah seramai 10,000 orang. 10,000 ditambah dengan 2,000 orang-orang Mekah yang baru masuk Islam, berjumlah 12,000. Coba bayangkan tuan-tuan, zaman itu, zaman Nabi, tentera Nabi seramai 12,000. Nabi gerakkan tentera 12,000 ini menyerang tentera Hunain. Dan Nabi dapat maklumat dari perisai, tentera Hunain ini kecil saja, seramai 1,000. Jadi kadarnya 12 lawan seorang. 12 orang tentera Islam menghadapi seorang tentera Hunain. Kalau dari segi sebab, tentulah tentera Islam mudah menang. Dan memang pun tentera Islam yang baru masuk Islam, terdiri pada penduduk Mekah, mereka merasa mesti kita menang. Coba kita ramai, tentera Hunain ni sikit saja. Tetapi apabila peperangan berlaku, tentera Islam kalah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nasarakumullah fi mawatina katsiratin wa yauma Hunainin idh a'jabatkum kasratukum walan tughni ankum syai'a hatta dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaitum mudbirin. Sesungguhnya Allah telah memenangkan kamu dalam banyak peperangan. Ingat kita menang kalah ini Allah memenangkan, kalah Allah kalahkan. Sesungguhnya Allah telah memenangkan kamu dalam banyak peperangan. Peperangan yang berlaku sebelum perang Hunain ini, tentera Islam menang. Kenapa? Dimenangkan oleh Allah. Dan pada peperangan Hunain, ketika kamu berasa takjub dengan ramainya bilangan kamu, ternyata ramainya bilangan kamu itu tidak ada memberi apa-apa manfaat, tidak ada memberi apa-apa pertolongan kepada kamu, sehingga kamu merasa cemas, sangat cemas, seolah-olah bumi yang luas ini menjadi sangat sempit karena kamu merasakan pedang musuh di leher kamu, lalu kamu lari bertempiaran. Summa wallaitum mudbirin. Coba bayangkan tuan-tuan, 12 orang lawan seorang. Tentulah yang 12 orang rasa ini tugas mudah. Dari segi sebab, 12 menang, seorang kalah. 1,000 akan kalah, 12,000 akan menang. Kemudian yang memimpin tentera Islam bukan sebarang jenderal, yaitu Rasulullah. Tentulah dalam pemikiran orang-orang Islam yang baru masuk Islam, tentulah menang. Tapi sebagai pengajaran kita, tentera Islam kalah. Inilah yang dimaksudkan hubungan antara sebab dan musabab itu lazimnya begitu, biasanya begitu. Yang kuat biasanya menang, yang lemah biasanya kalah. Tetapi boleh sebaliknya, karena ada musabbibal asbab. Begitu juga tuan-tuan,
dalam macam-macam bidang hidup kita. Katalah dalam bidang perubatan. Dalam bidang perubatan, hospital ni di mana-mana di negara kita, negara mana pun ada hospital yang dianggap paling canggih, paling baik. Kalau ada orang ternama, orang-orang besar, ya, orang-orang kaya, kalau sakit takkanlah masuk hospital Sungai Buloh, ya. Mestilah pilih hospital yang hebat-hebat, ya. Kalau tidak ada di negara kita ini hospital yang hebat, pergi ke luar negeri, di Amerika, di UK, di mana-mana. Jadi hospital yang lengkap, yang hebat itu sebab. Tapi lazimnya begitu. Biasanya kalau pakar-pakar yang betul-betul pakar boleh membantu, menyelamatkan, menyembuhkan. Tapi kita dapati berlaku sebaliknya, tak memberi apa-apa faedah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam mana kita nak menangani, macam mana kita nak menanggapi, macam mana kita nak fikirkan tiga hubungan ini dalam hidup kita. Kerana hidup kita ni sentiasa diletakkan oleh Allah dalam tiga hubungan. Lebih-lebih lagi di zaman moden ini, memang hidup kita, ya, sentiasa banyak berhubung dengan sebab. Misalnya kenderaan kita, ya, kereta kita. Di sini kalau jalan kaki ke Kuala Lumpur berapa jam? Mungkin kalau pagi tengah hari pun sampai. Tapi kerana naik kereta setengah jam sampai ke Kuala Lumpur. Jadi kereta itu sebab, cepatnya sampai itu musabab. Kita lupa, ketika itu kita lupa qadar dan iradah Allah. Lebih-lebih lagi siapa yang baru membeli kereta sebulan dua. Kereta pula bukan sebarang kereta, kereta yang mungkin hebat-hebat, yang nama yang hebat-hebat. Jadi bagaimana kita nak menanggapi, nak menangani, nak menyelesaikan, nak mengiktikadkan tiga-tiga hubungan ini? Kata ulama, kita jangan ahmak. Ahmak itu kita jangan jadi orang yang sangat bodoh. Lepas itu, dan kita jangan jadi orang yang jahil. Dua penyelesaiannya. Jangan sangat bodoh, macam tak berakal, dan jangan jahil, ada akal tapi tak tahu. Dua penyelesaiannya, apa dia? Jangan ahmak. Ahmak ini dalam bahasa kita bodoh sangat. Orang bodoh sangat. Ya, saya pernah jumpa orang sangat bodoh. Dia jam tak tahu, tuan-tuan. Kalau saya tanya sekarang jam berapa, dia boleh bagi satu jawapan, jam 2. Petang pun kita tanya jam berapa, jam 2. Lain jawapan dia tak boleh. Ya. Dia mengira 1, 2, 3, 4 pun tak tahu. Ini orang ahmak. Coba fikir, tuan-tuan. Ya. Kita tanya malam pun jawabnya jam 2, pagi pun jam 2, petang pun jam 2, sebab yang lain dia tak tahu. Ini ahmak, contoh ahmak. Jadi dalam menangani sebab musabab tadi, kita jangan sangat bodoh, ahmak. Dan keduanya, jangan jahil. Jahil maknanya dia pandai, tapi dia jahil, tak ada ilmu. Begini, dah tahu kereta itu mencepatkan sampai, sebab cepatnya sampai ke Kuala Lumpur, dia tak mau. Dia duduk aja. Yang menyampaikan tak menyampaikan Allah, dia duduk aja. Ini kan bodoh sangat. Kenapa tak naik kereta?
Allah yang menyampaikan, bukan kereta. Dia duduk. Kenapa tak makan? Dah 2 hari awak tak makan. Allah mengenyangkan. Ini ahmak, ini bodoh. Kenapa kudis awak ni tak ubatkan? Allah menyembuhkan. Ya. Ini jadi ahmak. Kemudian jahil ni tuan-tuan, kereta dah ada, dia dah pakai, makan dah makan, obat dah beli obat yang terbaik, jumpa pakar-pakar, semua dah, sebab dah ada. Tetapi dia yakin sebab itulah yang mengadakan musabab. Obat itulah yang menyembuhkan, makanan itulah yang mengenyangkan, kereta itulah yang menyampaikan. Ini namanya jahil. Jadi kalau kita tidak mau ahmak dan jahil, kita adakan sebab sakit, kita berubat. Jadi dah berubat itu tidaklah kita jahil, tidaklah ahmak. Bila kita dah berubat, kita terus yakin Allah yang menyembuhkan. Jadi hilanglah bodoh, hilanglah jahil. Betul. Makan, kita makan. Bila dah makan, itu kan sebab. Jadi kita tidak bodoh lah. Tapi bila dah makan, taklah kita yakin Allah yang mengenyangkan. Hilanglah jahil. Habis itu tuan-tuan. Maknanya kita wajib mengadakan sebab. Bila dah ada sebab, jangan bergantung kepada sebab, tetapi bergantunglah kepada musabbiban asbab. Memang susah tuan-tuan. Kita boleh didik dengan kepahaman begitu ya. Bila kita tengok, kita singkap sejarah orang-orang yang beriman tuan-tuan ni, ada individu orang-orang beriman ni tidak ramai ya, yang meninggalkan sebab, karena sudah sampai ke tingkat, karena Allah telah sampaikan ke tingkat itu tanpa sebab. Tapi tidak ramai. Bila seseorang yang beriman dilepaskan oleh Allah daripada sebab, maka orang tersebut digelarkan dengan gelaran peringkat tajrid. Macam kita ini peringkat asbab. Tapi ada di kalangan orang-orang Islam yang tidak ramai dan jarang kita temui, Allah letakkan di peringkat tajrid. Tajrid itu artinya orang beriman yang terlepas daripada sebab dan musabab. Setengah ulama menerangkan ada 3 tanda seorang itu diletakkan oleh Allah di peringkat tajrid. Pertama, kalau dia letakkan di depannya selonggok emas dengan selonggok tanah, tak ada beza. Tanah dan emas itu dalam pandangannya tak ada beza, sama dia. Ini yang pertama. Yang kedua, kenyang dengan lapar sama. Yang ketiga, orang cerca, orang puji sama, tak berbeza. Kalau ada 3 ini bukan cakap saya, ini para ulama tasawuf menjelaskan dalam setengah kitab mereka. Orang yang diletakkan oleh Allah di peringkat tajrid, ada 3 tadi ya. Selonggok tanah dengan emas sama, tak ada beza.
Sama tu artinya harganya sama, rupanya sama, tak ada apa pun. Kalau kita kan lain kan, oh ini emas berharga, ini tanah, tak ada harga. Yang keduanya apa? Kenyang dengan lapar sama. Ketiganya cerca dengan puji sama. Di dalam setengah kitab tuan-tuan ada ada seorang hamba Allah. Ini realiti ni wujud ke ataupun andaian saya tak tahulah, tapi dalam kitab ada ceritakan. Dalam kitab Iqadul Himam, Syekh Ibnu Ajibah ada menerangkan Iqadul Himam ni syarah kepada Ikam yang disyarahkan oleh Syekh Ibnu Ajibah. Ibnu Ajibah tak salah saya, dia ada menceritakan seorang hamba Allah yang Allah letakkan di peringkat tajrid. Dia biasanya tak makan kalau Allah, kalau dia tak nampak Allah yang menyuapkan. Jadi tak makanlah berhari-hari, berbulan-bulan. Sebab apa? Kenyang lapar sama. Jadi dah berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan dia tak makan. Satu hari dia berjalan sebuah kampung. Di kampung itu ada orang kaya yang nazar. Nazar apa? Aku akan suapkan seorang alim. Dia tunggu, tak ada orang alim yang dia nampak yang patut disuapkan makan. Jadi hamba Allah ni sampai ke kampung itu, orang kaya ni tahu, lalu disuapkan. Barulah hamba Allah yang berada di peringkat tajrid ini barulah dimakan. Kalau tidak tak makan. Kenapa pula tak mati? Nah, itu tidak menjadi persoalan, sebab hubungan antara sebab makan dengan kenyang itu berlaziman. Lazimnya begitu, biasanya begitu. Kalau tak makan, Allah tak jadikan apa-apa masalah. Jadi tak ada masalah lah. Walaupun dia berbulan tak makan, tak ada masalah. Cuma itulah realiti cerita ini betul ke atau andaian, wallahu alam. Tapi itu cerita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dari segi hukum kita wajib mengadakan sebab. Sudah ada sebab, kita tidak boleh bergantung pada sebab. Bergantunglah terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bergantung pada sebab, apa hukumnya? Kafir. Iktikadkan. Misalnya makan, kita makan, kita kenyang. Orang tanya, awak makan, siapa kenyangkan? Makanan lah. Awak iktikadkan begitu, ya? Makanan. Saya iktikadkan makanan yang mengenyangkan, bukan Allah, bukan. Hukumnya apa? Ini bukan cakap saya, tuan-tuan. Tuan-tuan buka dalam kitab Tauhid. Hukumnya kafirlah dia. Ya, apa dia? Kafirlah dia. Jadi nak iktikad macam mana? Allah yang mengenyangkan. Dalam surah Al-Quraisy, tuan-tuan, kita selalu baca tapi kita tak sedar. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Allah lah yang memberi makan hingga hilangkan lapar. Wa amanahum min khawf, dan mengamankan mereka daripada yang ditakuti. Sekarang kan kita takut makan banyak, makan itu jadi ini, makan itu jadi ini, makan itu jadi ini, lebih makan jadi macam-macam, darah tinggi lah, itulah.
Tapi Allah Ta'ala beritahu wa amanahu min khawf. Allah mengamankan dari apa yang kita takuti. Ada seorang hamba Allah berjumpa saya. Dia kata dia ada penyakit dalam perut yang serius. Dia bertahun-tahun dirawat oleh seorang pakar, tak sembuh-sembuh. Entah bagaimana tuan-tuan, satu hari dia melawat Indonesia. Dia pergi ke satu pondok. Dia ceritakan masalah perutnya itu pada seorang kiai. Kiai itu kata, didik orang ini. Diterangkan tentang hubungan sebab musabab penyakit dan sebagainya ini, makanan. Lalu diajar, cuba awak baca surah Quraisy itu, diulang yang akhir, allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Awak ulang 7 kali, baca selawat 7 kali. Setiap awak makan minum, Allah yang menyembuhkan. Dia pun buat tuan-tuan, dia amalkan beberapa bulan, kemudian hilang sakit dia. Tak disangka-sangka sakit dia yang sudah berkata puluh tahun pun ada, hilang. Lalu satu hari dia berbual-bual dengan saya. Dia bual tu di masjid sinilah tuan-tuan, masjid ini. Sebab masa itu saya jadi nadir pada tahun 98 ke 88. Dia datang ke sini kerana dia nak pinjam duit. Pada masa itulah dia cerita. Dia datang dari mana? Daripada Bandar Mu'attam. Saya masih ingat. Jadi gitulah tuan-tuan. Kesimpulannya, kita wajib mengadakan sebab. Dah ada sebab, janganlah kita bergantung pada sebab, bergantunglah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun kita perlulah memahami tiga-tiga hubungan ini supaya semakin bertambah yakin bahawa hubungan sebab musabab itu hanya lazimnya begitu. Daripada sinilah timbul apa yang dinamakan tak ada sebab tapi ada musabab. Itulah karomah. Karomah. Tiba-tiba saya sampai ke lumpuh. Kan ada cerita-cerita begitu. Kita bertolak dari sini pagi, berbual-bual dengan kita. Tiba-tiba bila kita sampai ke satu tempat yang jauh, dia dah ada kat sana. Maknanya dia sampai ke tempat itu, dia tak naik kenderaan. Ini diistilahkan apa? Allah lipatkan tempat yang jauh jadi dekat selangkah dua. At-tayyu. At-tayyu itu artinya lipat. Biasanya pergi tempat ke jauh mesti berkenderaan, tapi dia ni cepat sampai. Kan ada cerita orang pergi ke Mekah sekelip mata saja. Ini dinamakan karomah. Tapi di samping karomah itu ada apa yang dinamakan istidraj, sihir. Ini insyaAllah saya akan terangkan dalam kuliah akan datang. Perbezaan antara karomah, istidraj dan sihir ini juga perlu kita pahami, kerana selalu kita terkeliru. Setiap yang menakjubkan kita anggap karomah, sedangkan mungkin itu sihir, perbuatan syaitan. Jadi setakat ini saja pagi ini tuan-tuan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ولآبائنا لأمهاتنا لإخواننا لأخواتنا ولمعلمنا لمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Ya.